Semua, bukan kata 99% macam Dettol membasmi kuman tu, dia memang 100% trader guna. Okay, hi, what's up guys, Fokion Asia. Welcome back to video basic forex part sesi ke-7. Nampak aku bawa balik pantai. Jangan tanya pantai mana. Nampak baju Hawaii. So tak ada baju, saya minta maaf. Okay, so aku nak ajar malam ni, aku nak ajar topik support and resistance ataupun kita panggil SNR. Alright, so sebelum tu aku nak bagi tahu awal, aku nak declare awal. Setiap apa yang aku ajar, tambah lagi support and resistance ni, tak semua daripada tu aku apply dalam aku punya trading strategi. Maksudnya aku nak entry ke, aku nak buat apa-apa, ada satu benda yang aku tak guna. Dia macam mak-mak kita nak masak ayam, masak pedas, bahan dia sama je. Nak kena ada ayam, nak kena ada asam jawa, nak kena ada cili, nak kena ada bawang, garam, apa semua. Tapi kaedah ataupun cara masak tu berbeza-beza. Sama kat dalam trading ni, benda yang sama. Benda tu semua konsep-konsep yang sama. Support and resistance, market structure, trend line, candlestick, time frame, semua tu benda yang sama. Tapi untuk kita apply dalam trading, untuk trading lain orang, lain cara dia. So apa yang aku ajar ni, benda yang korang perlu tahu, benda yang korang wajib tahu dalam trading. Tapi untuk korang apply macam mana macam tu, itu sendiri punya. Itu orang panggil trading style masing-masing. Cara trade masing-masing punya style lah. Kalau macam aku guna kaedah ni. Aku tak pakai benda ni. Ada orang pakai benda ni, aku tak pakai. Ada yang aku pakai, orang ni tak pakai. So dalam trading dia sangat-sangat banyak. Alright, so sebab tu aku bagi tahu awal, sebab nanti takut korang pelik. Dia ajar benda ni tapi dia tak guna, dia guna benda lain. Sebab support resistance ni semua trader guna. Trader luar-luar negara ke dalam negara ke, kat Pluto ke, Mars ke, matahari ke, dia orang akan guna support resistance ni. So ada macam RBS, SBR tu aku akan ajar lagi. So video ni mungkin akan panjang sikit, tapi dengan mic yang macam video basic ke-6 pun aku dengar balik audio agak lawa. So aku minta maaf juga atas video basic-basic sebelum ni. Takut audio dia tak berapa cantik, tapi tak apalah kan. Malas dah nak buat lain, malas. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, support and resistance, jom belajar. Alright, so hari ni aku tak ajar dekat MT4, aku akan ajar dekat PC. Aku akan ajar di Trading View, bukan dekat MetaTrader 4. Aku akan ajar di Trading View. Apa itu Trading View? Kau boleh nampak kat sini. Trading View, nampak ni Trading View. Buka je baru, kau buka je Google, type je Trading View. Trading View, ni Trading View, buka je. Macam ni, nanti klik lah apa-apa benda. Aku pernah lupa dah kat sini sebab aku dah set template. Kau tekan je prepare sini. Lepas tu kita pergi. Sekejap, aku lupa dah. Gimana market. Apa benda? Oh, chat. Pergi kat chat. Pergi kat chat gitu. Sorry, saya minta maaf lah. Alright, so kita pergi dekat chat. Macam ni je chat. So aku dah tulis siap-siap dah support and resistance apa semua. Kau boleh nampak kat sini. So aku bagi tahu awal dengan berbaju Hawaii. Astaga, aku bagi tahu awal, video ni mungkin agak panjang sebab support and resistance ni, nampak ni, kita boleh nampak kat sini support and resistance ni. Support mana nak tanda ni ni support and resistance. Nampak ni line ni. Support and resistance ni adalah salah satu, kalau dalam benda yang wajib, dia tak adalah nombor satu. Nombor satu mungkin pada MOC kot ataupun money management, tapi dia still salah satu tools yang memang semua, bukan kata 99% macam Dettol membasmi kuman tu, dia memang 100% trader guna. Support and resistance ni dia memang macam bangun tidur wajib gosok gigi. Memang wajib punya, memang wajib guna. Alright, so support and resistance aku akan ajar dekat sini je sebab malas nak buka iPad dah. Sebab kat Trading View ni aku nanti boleh lukis apa semua. Alright, so support and resistance. Apa itu support and resistance? Kita baca dulu. Aku akan ajar dalam teori dulu. Nanti aku akan bagi dekat chat lah. Dekat sini aku akan tunjuk satu-satu macam mana. Alright, so support and resistance. Support and resistance ialah paras atau level harga yang dibuat oleh harga. Faham tak? Dah mengarut ni aku cakap ni. Support and resistance ialah paras atau level yang dibuat oleh harga. So dia adalah level-level yang harga tu buat. Macam mana yuk? Tak apa, sabarlah, sekejap lagi aku tunjuk. Tak payah push, tak suka. Alright, yang kedua, ia juga menunjukkan harga di paras tinggi ataupun kita panggil high, macam kita belajar dekat topik berapa tu, high dan low tu, market structure, ataupun di paras yang rendah, di low. Ketiga, support ialah paras level harga yang berada di bawah ataupun kita panggil, kalau orang Melayu ni lah, orang Melayu dia panggil lantai. Tak tahulah kenapa dah Melayu kan, mungkin kalau kat India dia orang panggil tanah ke apa, kita tak tahu. Dia support ialah paras level harga yang ada kat bawah. Dia kat bawah, dia dekat kaki kita kan, lantai ni kan. Taklah melainkan korang duduk kat pulau, mungkin kat bawah tu laut. So resistance pula, nombor 4, resistance ialah paras ataupun level harga yang berada di atas.
Dia dekat atas. So kalau support tadi orang Melayu kita panggil lantai, resistant ni dia bumbung dia kat atas. Maksudnya ibarat rumah kita, nantilah aku tunjuk secara lukisan, tapi dia berada di atas. Faham macam tu je. Support ni dia mendokong. Ambil macam tu je kalau susah nak faham. Support kan. Support ni kita mendokong, so dia kat bawah, mendokong daripada bawah kan. So resistant berada di atas. Alright. So nombor 5, kekuatan support and resistant bergantung pada time frame. Macam mana ni? Kejap lagi aku akan go through satu-satu. That's why aku cakap benda ni mungkin akan panjang sikit, but it the most important thing kalau kau nak start trade. Nombor 6, paras ataupun level SNR, support resistant. SNR ni support resistant lah, dia punya short form. Paras level SNR atau boleh ditembusi oleh harga yang akan datang. Kita panggil, bila ditembus tu kita panggil ni, kita panggil breakout. Cuba sebut breakout. Gitu kau. So nombor 7 pula, harga akan mencari paras ataupun level harga yang seterusnya. Bila dia dah breakout, bila dia dah pecah, ataupun bahasa Melayu kita panggil pecah. Bahasa Inggeris kalau rasa macam nak acah-acah Mak Saleh sikit, kita panggil breakout. So breakout, bila dah breakout, dia akan cari level seterusnya pula. Level by level. Dia pecah level ni, dia cari level tu pula. Dia cari level tu, dia cari level tu pula. Macam tu je. So nombor 8, level harga resistant boleh bertukar menjadi support. Kita panggil RBS. Kenapa maksud RBS yuk? Resistant become support. Senang tak? Kan resistant, level harga resistant boleh bertukar menjadi support. Resistant R, bertukar ni become. Resistant boleh bertukar menjadi support. RBS orang panggil. So apa yang aku explain awal-awal video tadi, inilah dua benda yang aku jarang guna. Bukan jarang guna, boleh kata aku rasa tahun ni dengan tahun lepas tak ada guna lagi. Dia bukan istilah tak ada guna ke tak ada guna. Dia istilah faham dengan cara berbeza. Dia benda-benda ni macam nama. Ibaratnya kau pergi kedai makan A, dia bagi tom yum. Kau pergi makan B, dia mungkin bagi cakap tom yum berapi. Kau pergi kedai makan C, dia mungkin cakap tom yum mangkuk. Hakikatnya benda tu tom yum je, cuma dia bagi nama yang berbeza-beza. Berbeza-beza pula, berbeza-beza. So RBS ke SBR ke RNR ke apa benda ke PRU ke apa benda, tak kisah. As long kalau aku guna tu, aku faham dengan kaedah aku. Faham tak? Bukan dengan kaedah RBS ke SBR ke, tak kisahlah macam mana pun. Sebab tu aku cakap tadi, benda ni aku tak guna dalam trading, but korang perlu tahu untuk apply dalam trading. Kalau nak guna tak nak guna tu terpulang pada diri masing-masing. Alright, yang ke-9, sama juga level harga support. Level support boleh bertukar menjadi resistant. Kita panggil SBR. Tadi RBS resistant become support. Ni SBR. SBR support menjadi resistant. Support become resistant. Maksudnya lantai jadi bumbung. Yang ni bumbung resistant jadi lantai support. Tak faham? Okey, kita go through satu-satu. Support and resistant ialah paras atau level yang dibuat oleh harga. So macam mana? Okey, tengok sini kita buka pen lain lah, nak conteng-conteng kan. Okey, ni kat trading view aku, ini adalah bawah ni, kalau kau nampak ni benda-benda ni, ini adalah indikator. Indikator ni tak nak kau mungkin tak faham, tapi ada kadang-kadang aku guna, kadang-kadang tidak. Apa kita nak go through apa itu support and resistance. So support and resistance dia dibuat ialah paras atau dibuat oleh harga. Macam mana tu yuk dibuat oleh harga? Harga kan bergerak macam ni, high low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So inilah resistant. Ini adalah resistant. Ini belah atas ni. Sebab tu cakap tadi, ingat tak hari tu kita belajar, aku ada ajar topik market structure dan ada topik high dan low. So bila ada, dia sama je. Ada orang panggil high dan low, ada orang panggil resistant become, ada orang panggil resistant and support. So benda tu benda sama, as long you guys faham, oh benda ni resistant, tak kisahlah nak panggil support ke resistant ke high ke low ke, asalkan kau faham. Oh bila kau tengok tu, oh ini apa, ini apa, asalkan faham. Beza tahu dan faham adalah dua benda yang berbeza. Ibaratnya macam kau pergi bengkel, kau tahu nampak tu pomen kereta kau, tapi kau bukan pomen kereta kau as a client. Kau nampak, oh itu spanner, oh itu screw, oh itu screwdriver, oh itu apa tu yang api-api yang lekatkan besi tu kan, welding apa benda, apa-apa semua itu minyak, itu kipas apa angin apa semua kan. Tapi kau tahu benda tu nama dia, tapi kau tak tahu nak guna dia. Faham tak? So dia beza. Kau tak faham pun cara nak guna tu macam mana. Kau just tahu, oh ni screw, tu je lah. Cara kegunaan dia kat mana, untuk screw berapa, untuk repair apa, untuk pulas kat mana, apa semua kita tak tahu, kita tak faham. So tahu dan faham adalah dua benda yang berbeza. So yang penting ni adalah faham. Alright, so ini adalah resistant. Kita balik tadi dia juga menunjukkan harga di paras tinggi high dan paras rendah low. So ini resistant, tengok ini resistant, ini support low, ni adalah support. Nampak bawah ni ada support, ini support kita. Alright, kita go through.
Support ialah paras level harga yang di bawah. Resistance ialah paras harga ataupun level yang berada di atas. So nampak ni, ni kan kat atas ni. Ni kan kat atas, nampak ni. Ni kat atas. Kan senang lukis kat sini. Apa kita boleh lukis-lukis. Ni resistance. Low berada di paras level di bawah. Allah. Low berada di level di bawah. Sama je, berulang-ulang. Resistance berada di atas. Support berada di bawah. Resistance berada di atas. Support berada di bawah. So ini adalah support and resistance. Resistance dia belah atas. Dia macam ni. Macam ni. Ni kalau market tengah sideway. Market sideway macam ni. Nampak? So belah atas ni kita panggil apa? Resistance. Siapa sebut? Bagus. Siapa sebut tu bagus. Alhamdulillah. Sekejap saya cuba tebalkan sikit. Macam mana nak tebal, dia lupa lah. Alamak, kacau bila betul lah. Oh ni dia. Okay. So ini adalah support. So belah atas ni support, belah atas tu resistance. Ni belah atas ni resistance. So belah bawah dia support. Macam tu. So nampak tak? So atas kan aku dah cakap tadi, resistance adalah bumbung, support adalah lantai tempat kita pijak ni. So faham macam tu je. Support belah bawah, resistance belah atas. So kita sambung. Kekuatan support and resistance bergantung pada setiap time frame. Macam mana tu? Setiap time frame ni, nampak ni kat atas ni ada time frame. Kau boleh tengok cursor ni, nampak kan? Kat atas ni, ni time frame. Aku dah ajar time frame ni dekat topik lupa lah, topik 3 kot, sesi 3 ke 4 macam tu. Time frame 1 minit, time frame 5 minit, time frame 15 minit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly, monthly. So sekiranya, apa maksud kekuatan bergantung pada time frame tu? Makin besar time frame tu, makin kuat level support ataupun resistance dia. Contoh dekat weekly jadi macam ni. Jadi macam ni kan, resistance dia turun macam tu kan. Macam tu tiba-tiba dia naik balik. Ini kan resistance. Ni resistance, ada 2 resistance kat weekly kan. Okay. Mostly dah sampai resistance yang ni, dia akan react sikit. Dia akan react. Kalau dia naik ni, dia naik menembusi naik kat sini. Dia sampai je resistance yang weekly, ni time frame weekly yang minggu. Weekly ke monthly, as long time frame tu lebih besar daripada time frame bawah-bawah dia, mostly dia akan react sangat-sangat. Dia akan turun ke bawah. Itu kebanyakan apa yang selalu berlaku. Nanti kita akan tengok dekat chat. Alright. So far faham tak faham tak apa, tanya je. Nak tanya kat mana saya tak tahu. So kekuatan support and resistance bergantung pada time frame. Nombor 6, paras level atau paras ataupun level support and resistance boleh ditembusi oleh harga yang akan datang ataupun kita panggil breakout. Macam mana? Macam ni lah. Contoh, ini ada resistance, ini akan ada support kan. So dia boleh ditembus. Faham tak? Dia boleh ditembusi. So kalau dia dah tembus macam mana? Dia akan menjadi, inilah yang dipanggil SBR. Ini tadi, ni contoh kan. Nampak ni. Ini tadi resistance, ini support, bawah ni support. Tengok baik kan dia cakap, aku tulis kat sini, kalau harga breakout, harga akan mencari paras level harga yang seterusnya. So dia akan cari level support ataupun resistance sebelum tu. Contoh okay, kat sini ada support. So price akan pergi support ni balik. Kalau dia break, dia akan pergi ke next support. Ni support kat belah bawah kan, ataupun kita panggil low. So bila dia dah datang ke support ni balik, ini secara teori tau. Secara hakikatnya, secara realitinya tak adalah secantik ni. Tapi nanti aku akan tunjuk satu-satu macam mana dekat chat. Alright. So kau tengok bila dia dah datang, nampak tak okay, bila dia dah datang ke support yang ini, ni kan support. So dia akan datang balik ke support ni tadi. So bila dia datang ke support sini, support ni dia datang sini, level support ni dah tak jadi level support, dia dah jadi resistance. Kat sinilah yang aku panggil ni, nampak ni, support nombor 9 ni. Support boleh betulkan menjadi resistance, SBR. Kat sinilah jadinya knowledge SBR. Kat sini support. Sebab apa? Sebab harga main-main macam ni, level ni kat bawah kan. So tiba-tiba pecah. Dia turun ni, dia pecah perpo. Dia turun kat sini, tembus memang mak kau hijau punya turun. So bila dia turun ni, dia datang balik tu, ini dah tak jadi support. Lantai ni jadi tadi, dia dah jadi kat bawah. Budak ni ibarat macam ni lah.
kau dalam rumah kau 2 tingkat. Contoh macam rumah aku ni kan. Rumah aku ni 18 tingkat. Sorry macam nak belagak sikit gitu. Sorry. Contohlah rumah kau 2 tingkat. Bawah kita ni contoh kau tingkat 2. Okay, macam ni lah. Saya buat lukisan Okay. Yap, mana box macam ni. Lepas tu macam ni. Kita main lukis sikit. Kita relax. Tak payah push. Okay. Contoh, kau berada kat sini. Kau berada di sini. Ini adalah resistant. Ini adalah support tadi kan. So, ini next support. Ni lantai juga. Ni rumah 2 tingkat ni. Tingkat 1, tingkat 2. So, kau kat sini. Kau main kat sini ni. Alamak buruk lah pula lukisan. Kau main kat sini ni. Bawah kaki kita ni lantai betul tak? Ni tingkat bersama. Tapi tiba-tiba contoh mak panggil. Asyad, turun. Pum, kau belagak tak nak turun ikut tangga. Pum, kau lompat. Pacak. Tembus lantai ni. Terus tembus pecah lantai ni. Pum, turun kat sini. Tiba-tiba ada kat tingkat 1 dah. Kat bawah. So, tadi kau kat atas. Kat kaki tu lantai. So, bila kau dah kat bawah, yang lantai tadi tu dia dah jadi bumbung kita dah. Faham tak? Faham kan? So, bila dia dah lantai. Tadi asalnya lantai. Kita punya tempat pijak tu. Tempat kita berdiri tu sini ni lantai. Tapi bila dah mak panggil Asyad tadi, Asyad pun tak nak kalah. Dia tak nak ikut tangga. Dia nak tembus turun pacak. Tembus lantai dia. Dia pum ke bawah sini. Lantai ni tadi dah jadi atas kepala Asyad. So dia dah jadi bumbung. Faham tak? So harga ni pula tadi, dia macam ni lah. Dia tembus, dia akan patah balik. Dia akan bounce balik. Dia macam bola tenis. Kalau bola tenis baling, pum, dia akan datang balik kan. Dia datang balik kan tu, dia turun balik, pum, bounce balik. Macam ni lah harga bergerak. Tapi secara teorinya cantik lah. Tapi kalau secara hakikatnya, korang mungkin pening untuk yang baru-baru. Kalau untuk yang dah lama-lama, pada dia orang tak ada masalah pun. Sebab tu aku cakap kena banyakkan latihan, kena banyakkan praktis. So secara istilah dia ataupun secara perumpamaan dia macam ni. Macam mana SBR become support, become resistant tu macam ni. Disebabkan dia dah tembus. Kita delete dulu benda ni. Saya nak delete So tengok balik kat sini. So bila dia dah tembus bawah, dia dah tembus ke support, next support kat sini. Support bila dia tembus kan dah cakap tadi kat sini. Korang boleh screenshot ke ataupun tulis ke apa ke. Harga akan mencari paras ataupun level yang seterusnya. Dia akan keep on. Kalau dia break atas, dia akan cari level atas yang lain. Bila dia break lagi, dia akan cari level atas yang lain. Bila dia break bawah, dia akan cari level lain. So macam kat sini aku bagi contoh, dia break bawah. So bila dia break bawah, dia break ni dia akan cari level yang support yang terdekat. Kita panggil support ataupun support resistant yang terdekat. So terdekat dia kat sini. Kat sini dia akan berhenti. Mostly dia akan bounce balik. Bila dia bounce balik, mostly kebanyakan trader akan prepare untuk sell dekat area ni. Kita nak sell buta-buta tak boleh, tapi ada je yang buat. Tapi kalau nak professional, kita better tunggu confirmation. Confirmation tu aku akan ajar nanti next video. So untuk secara SNR atau support resistant RBS apa, macam ni je. Dia pergi ke next support, dia bounce balik kat sini tadi menjadi resistant. Dia dah jadi resistant kat sini. Sebab apa tak? Sebab apa yuk dia jadi resistant? Sebab level support ni dia dah break. So bila dah break, dia nak bounce balik. Level ni dia dah kat bawah. Harga ni kan harga ni dah kat bawah level support ni. So support yang berada atas dia tadi dah tak jadi support. Dia akan jadi resistant. That's why lah kita panggil ni SBR, support become resistant. Benda yang sama juga dengan RBS. RBS, resistant become support. So macam mana? Konsep yang sama. Dia dah turun sini. Contoh dia naik. Dia naik. Dia hanya nak pergi ke next resistant. Dia akan bounce balik kat sini. So ni resistant. Tapi bila dia dah break, dia akan become support. So kat sini akan jadi support. So kat sini akan jadi support. Kat sinilah orang panggil RBS dan SBR. RBS is resistant, become support. Dia menjadi support sebab harga dah ditembusi ataupun kita panggil breakout. So support become resistant apabila harga ditembusi ke bawah ataupun kita panggil breakout ke bawah. Support dah breakout. Support dah breakout. Ni nanti dia nak bounce balik dia nak patah balik cari resistant. Ni SBR ni. So kebanyakan trader bila jadi macam ni, dia akan dah tunggu confirmation ataupun peluang untuk sell dekat area level support ni. Dia akan sell dekat support. Dia konsep dia macam ni je anak-anak semua. Dia konsep dia dekat resistant kita sell, dekat support kita buy. So nampak ni resistant kan? Ini belah atas kan resistant. Okay, sell. Sampai support, buy. Sampai support ni buy. Sampai resistant, kita sell balik. Sampai support, kita buy balik. Sampai resistant, kita sell balik.
So konsep dia macam tu je. Buy dekat support, sell dekat resistance. So konsep dia macam ni lah, dekat level-level SNR. So mostly kebanyakan trader dia akan buka position entry dekat level-level SNR. So ni support become resistance. So kat sini dah ada satu significant level, kita panggil significant level. Mungkin ayat tu macam terlalu advance kot, tapi tak apa, korang faham. So support ni tadi dia dah jadi resistance. Kebanyakan trader dekat line SBR ni ataupun line resistance ni tadi, dia akan tunggu confirmation untuk sell. Ataupun kadang-kadang ada atas ni sikit, tak adalah dia accurate dekat memang datang line to line, level to level, pom line to line, pom turun naik, tak. Kadang-kadang dia akan lebih-lebih sikit sampai sini ke. Ada sebab-sebab tertentu. Sebab kita tak belajar lagi konsep supply and demand tu, nanti aku akan ajar next video. Video tu pun agak panjang tapi aku akan cuba singkatkan. So ni secara teori untuk support and resistance. So dia datang balik ke resistance, trader cari confirmation untuk sell, pum dia turun sell ke bawah. Dia tembus support yang ni pula. Ini kan support kan, dia tembus kan, dia tembus, dia bounce balik. Kat sini support become Allah. Sekejap resistance dia turun sini, dia turun pop, mungkin ada level support yang terdekat yang baru. Yang ni tak dah, sebab yang ni dah guna kan. So mungkin ada level support terdekat yang baru, dia turun, dia naik, dia bounce balik ke resistance SBR. Ni tadi support become resistance, benda yang sama macam ni. Ni support, dia break, dia datang balik, dia jadi resistance. Support become resistance. Yang ni tembus yang ni, support yang ni tembus, datang balik, datang sini jadi resistance. Berulang-ulang macam tu. So konsep support and resistance, harga akan ditembusi dan akan cari level-level seterusnya. Contoh macam ni. Contoh macam ni pula. Contoh aku bagi contoh kat sini. Pop, dia turun. Dia turun sampai support ni. Dia turun sampai support ni. Pum, dia naik. Alah, tak nak bergerak pula. Dia naik sampai support sini, dia tembus. Ni kan support kan? Support. Dia tembus. Dia pergi ke naik support. Bila dia jadi naik support, dia datang balik dekat resistance SBR. Support, dah break, dah pecah, become resistance. Macam tu. Ni dia turun balik, dia pecah yang ni, dia cari ke level support terdekatnya pula. Dia pergi sampai sini. Macam tu lah, berulang-ulang. So apa itu support resistance? Dia adalah satu level ataupun paras yang dibuat oleh harga, dan ianya boleh ditembusi oleh harga yang akan datang. Dan bila, atau kita panggil breakout. So bila dia dah breakout, dia akan cari level seterusnya. So jom kita cuba cari dekat chart Okay, contoh nampak? Ni level support kan? Ni time frame H1. Ni level support, nampak ni? Ni level support. Ngam cantik. Nampak? Dia tembus kan? Nampak dia dah start tembus. Dia tembus turun, dia datang balik. Dia turun. Nampak tak? So kat sini tadi support. Dia asalnya support. Lepas tu bila dah support ni dah dipecahkan, nampak ni harga dah pecah kat sini. Harga dah pecah kat situ, dia dah, kita panggil apa tadi anak-anak? Breakout. Ya gitu, breakout. Sekejap, asal aku nak ni tadi Okay, ni kuning Okay, saya suka kuning So dia dah tembus, dia dah turun ke bawah. Mungkin sebab ada next support lagi kat sebelah-sebelah sini. So kita tengok ada next support tak? Kat sini dia tak ambil support, kat sini dia ambil base. Kat sini ada base. Itu dalam konsep supply and demand, nanti kita akan belajar next session. So tengok betul-betul, dia dah tembus support, dia datang balik, dia pergi kat resistance dekat SBR tadi. Support become, sini jadi apa? Dah belajar tadi apa dia? Takkan lupa dah, takkan dah biol dah kot, baru beberapa minit. Resistance. Dia jadi resistance. So macam tu. Tapi kenapa ni dia tak ditembusi? Suka hati dia lah. Dah harga itu kita tak boleh nak kawal. Macam aku cakap dekat next sebelum ni, kita tak boleh kawal harga, kita hamba pada dia. So tapi tengok, dia tembus, level resistance ni dia tembus. Ini adalah salah satu konsep. Sebab tu saya cakap tadi, aku tak guna konsep SBR RBS. Kalau ada nak guna pun tak terlalu cari mana SBR mana RBS, tak ada. Selalu konsep cara aku, dia breakout je ni, nampak ni dia pecah. Mungkin ada yang tak nampak kan. Kita cuba zoom sikit. Okay, tengok kat sini. Ni level resistance tadi kan, ni level support tadi. Support ni dah dipecah, dia jadi resistance SBR dia turun, dia tak terus turun, dia naik balik, dia pecah kat sini. Nampak ni, dia tembus ni, candle ni keluar, candlestick ni keluar. Mostly kat sini pop, aku akan terus entry je SL kat bawah ni. Itu sahaja cara. Kadang-kadang lah, tak ada aku nak tunjuk semua cara aku guna, tapi kebanyakan yang aku ada guna ini je.
Tak ada nak tunggu dia datang balik ke support SBR apa semua tu. Macam aku cakap tadi lah, kita tak boleh nak kawal harga. Bila harga tu bagi, dia dah bagi, aku akan masuk je. Aku akan instant je buy terus. So far ni kita nak entry sell sekarang ni pun boleh, sebab dia dah break level support ni. Ni kan support ni kan. Ni support. Nampak ni. Puk. Ni support. Dia naik. Dia turun. Dia pecah dah kan. Dia pecah kat situ kan. Alright. Ni pun boleh je nak entry sell. Cuma sekarang aku entry sell dekat ni. Aku sell kat GA. Aku dah sell kat GA. Awak nak tengok ke semua? Sorry lah, tak boleh nak tunjuk kat iPad. Sebab iPad untuk analisis je. Itu pun sekarang dah analisis kat sini. Tapi aku boleh tunjuk dekat phone. Jom kita tunjuk. Berapa? Oh, dah $37 dah. Aku sell dekat mana ni? Aku sell dekat sekejap kita tengok sama-sama. Aku sell dekat mana sekejap sini. Tadi ada sell malam petang tadi ke bila dah. Lepas tu atas ni. Okay, ni aku sell kat situ. Kita boleh tengok. Nak tengok tak? Awak semua nak tengok? Okay, korang boleh tengok kat sini. Nampak ke? Nampak tak? Nampak tak aku sell kat situ? Okay, profit yang berjaya di collect. Tak collect lagi, tapi dia tengah floating profit. Alhamdulillah 37. Tadi 37 dah 33. Jadi 33 US dollar. So 33 US dollar tak banyak pun, dalam 100 lebih macam tu, 130 ringgit macam tu. So reason aku sell kenapa? Ini je tadi. Sebab macam aku cakap tadi, macam aku cakap dekat Euro AUD ni tadi. Nampak tak? Dia break je resistance ni, aku terus entry kan, buy kan. Kalau benda ni aku sempat dapat tangkap. Masa ni tak ada. Tapi GA ni tadi dia break level ni tadi. Dia break level support ni tadi. Aku pun teruslah instant sell. Sebab tu aku sell kat sini. Lepas tu dia floating negatif, dia naik, aku terus entry sekali lagi kat atas ni. Sebab satunya kita guna kaedah trend line. Nampak ni, kita ada trend line. Kita ada trend line kat sini. Aku dah ajarkan cara makin trend line macam mana. Dah ajar trend line macam mana. Minimum yang kita perlukan, requirement yang kita perlukan 1 point, 2 point, cukup boleh marking. So kita boleh dah nampak kat sini. Kenapa aku fokus sell? Inilah gunanya. Setiap apa-apa yang aku ajar tu, korang gabungkan. Kita gabung blend semua. First, kita ada trend line dah breakout. Kita ada support dah breakout. Nampak ni? Nampak tak? Kita ada trend line, nampak kat bawah ni. Takut korang tak nampak. Alright, kita ada trend line daripada bawah ni sampai sini 2 point, complete 2 point. Tiba-tiba kat sini kita ada support breakout. Support dah breakout. Nampak? Support dah pecah. Trend line pun dah pecah. Trend line dah tembus. Ni trend line dah tembus. Support dah tembus. Lepas tu bila dia naik kat sini ada base. Konsep base tu korang mungkin tak tahu lagi. Nanti aku akan ajar ke next video lah. Untuk base ni kita kaedah supply and demand. Supply and demand ni permintaan dan pembekal. So nanti aku akan ajar. So aku pun sell je lah lagi kat situ. So dah turun. So bila dia turun, target aku untuk dia pergi next support. Kat sini next support. Nampak ni, next support mungkin kat sini. So perjalanan dia mungkin akan datang balik ke sini. Dia akan naik sikit lagi ke sini ke, dia akan turun balik macam tu. So ini yang sempat aku entry lah, GA. Itu pun tak sempat sangat sebab ada serabut sikit hari ni. Kita cuba cari lagi untuk aku nak tunjuk konsep support and resistance. Ni GA. Kita pergi GJ, GBP JPY. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok GBP JPY yang harga dah jadi macam ni. Harga jadi macam ni. Ni harga jadi macam ni. Nampak ni datang ke support. Dia datang ke support, dia naik. Okay, sebab aku sempat masuk aku sempat melakukan position di sabar ya anak-anak. Okay ni. Nampak ni. Nampak tak guys? Support. Nampak apa harga buat bila dia datang support? Nampak bila harga datang support, ni kan support ni, dia kat bawah, ni pun support, ni pun support ni. Nampak tak ni ni pun support. Banyak support and resistance ni, dia banyak. Ni pun support. Nampak ni pun support. Ni adalah resistance, dia belah atas. Nampak? Resistance dia belah atas. Nampak ni resistance. Dia belah atas. Dia kat atas. Resistance kat atas. Ni support. Nampak? Ni support. Ni support ni. Ni support. Faham tak? Ada lagi. Ni support. Ni resistance. Nampak ni? Resistance become support. Nampak tak? Resistance. Ni tadi resistance kan? Ni resistance.
Kita tanda R je lah korang dah faham kot. Ni resistance. Tapi bila resistance ni dah ditembusi, macam aku cakap tadi, level support dan resistance boleh ditembusi untuk harga akan datang. Tak semestinya macam tadi yang aku tunjuk ni sideway. Secara hakikatnya memang ini kita nak buy dekat support, kita nak buy kat level support, kita nak sell dekat level resistance. Tapi kalau level resistance tu dah ditembusi, kita guna balik level ni tadi untuk buka position. Macam tu. Tapi dekat dalam chart rupa dia aneh, pelik. Cuma nak nampak tu kena banyakkan latihan dan praktis. Korang tak boleh just macam, oh belajar dah hari ni, aku dah belajar dah hari ni, pop nak terus buat. Susah lah je macam tu. Senang lah nak berjaya. So kita tengok kat sini, ni level resistance. Resistance pump dia dah pecah, dia datang balik, dia pergi ke dia jadi support S. Dia jadi support. So RBS, R become kat sini, di antara ni kita ni menjadi resistance, become menjadi support. So support ni kebanyakan line-line macam ni lah, level-level macam ni lah. Orang akan fokus dah ready dah untuk masuk position buy. Tambah lagi pula keadaan market masa ni uptrend. So lagi cantik kan, macam aku ajar dalam topik apa tak lupa. Bila trend tengah uptrend, fokus kita hanya buy. Bila trend tengah menurun, fokus kita hanya sell. Sebab apa aku buy buta-buta kat sini? Sebab ni lah. Salah satunya aku dah tahu, oh masa ni market tengah, nampak? Masa ni kat sini kan, market tengah uptrend. Masa ni macam ni, market tengah uptrend, aku nampak dia dah bernaik. So bila harga datang kat level support ni, aku tak ada tunggu confirmation apa-apa. Aku memang pump buy buta-buta gitu je bang. Cuma ada confirmation tu, cuma aku tak personal SOP aku, personal confirmation aku tak ajar untuk public, hanya untuk student aku sahaja. Tapi untuk basic korang boleh guna je. Nampak ni, aku buy buta-buta kat support, tambah lagi dia tengah dalam fasa uptrend. So nampak, buy je. So buy je. Tapi aku ada bagi signal ni, aku ada bagi signal dekat dalam channel The Profit, aku ingat lagi. Sebab aku masuk kat sini, aku bagi signal kat sini. Lupa dah, hit TP1, aku bagi 2 TP. TP nombor 1 dan TP nombor 2 hit Aku ajar dah ke topik SL dan TP? Lupa, maaf lah. Nanti aku akan masukkan balik insyaAllah. Tunggu akan datang. So nampak ni, ini RBS. So nampak dia naik balik ni, resistance. Berulang balik resistance. Nampak, resistance become support. Macam tu je ulang-ulang. Ni resistance, macam tu je. Ni support. Support kat mana yuk? Support dia bahagian bawah, resistance dia bahagian atas. Ni resistance, ni support. Macam tu je. Ni resistance, macam tu je. Ini compression ni berlaku compression ni. Nampak. Bila dia turun, support dah pecah, datang balik ni. Nampak ni, support dah pecah, datang balik. Ni tadi, Allah, mana? Malah dah nak tulis ni. Ni support become resistance. So macam tu je support and resistance ni. Dia tak adalah susah pun. Cuma kena tajamkan mata. Support and resistance ni makin besar time frame, macam aku cakap tadi, makin besar time frame, makin kuatlah level support dan resistance tu. Latest jadi kat mana UCAT ke? Sekejap, kita pergi tengok UCAT. Tu dia UCAT. Nampak tak? Ni UCAT USD Canada. So ni time frame weekly. Tengok atas ni time frame weekly. So ni resistance weekly. Resistance, Allah, ni resistance weekly. Ni weekly punya resistance. Nampak price turun, ikutlah dia nak pergi mana ke apa benda. Masa ni masa ni yang paling banyak kat sini. Masa ni ramai trader-trader yang masuk position position buy. Masa ni ramai yang ready kat sini. Aku pun masa ni aku masih baru masa tu. Masih apa kata, tak adalah baru tak lama sangat, 2000 berapa entah. Tapi kat sini aku masuk buy kat sini. Lepas tu masa ni tak ada masuk sell ke apa. Masa tu masih dalam fasa awal-awal tahun, setahun dua dalam trading. Nampak dia sampai kat resistance weekly, dia turun. Sebab tu cakap makin tinggi time frame tu, makin kuat lah support and resistance tersebut. So macam tu sahaja. Ni contoh ni boleh. Ni resistance, nampak? Ni resistance tembus. Ni aku cakap tadi, tak semua level, tak semua tempat dia akan sharp. Nak break macam ni, terus datang balik ngam-ngam macam ni kan. Lepas tu naik, datang ngam-ngam. Kadang-kadang dia ada lebih-lebih sikit. Nampak ni? Macam ni lah contoh. Ni resistance, macam ni. Ni, dia datang sini. Dia tembus. Dia naik balik. Tapi kalau kat sini, kita nampak kat sini, aku perasan, dekat time frame H4, kita ada base kat sini.
Base ni dalam konsep supply and demand lah, yang macam aku cakap tadi. Nanti aku akan buat next video. So video ni pun dah panjang, dah 41 minit. Aku harap itu je daripada aku untuk kali ni. Aku pun minta maaf macam aku bagi tahu awal tadi. Video ni mungkin panjang, so aku harap benda ni bermanfaat. Aku harap apa yang aku jelaskan untuk support and resistance ni korang faham. Aku minta maaf sekiranya ada kekurangan ke, ataupun terkasar bahasa ke, ataupun tak ada poin-poin yang ada tapi aku tak sampaikan. Aku minta maaf. Aku kita tinggal ke apa semua. Kalau masih tak faham, just tanya je. Tapi untuk support and resistance, inilah support and resistance. Dia adalah level ataupun paras harga rendah dan tinggi. Dia boleh ditembusi. Dia simple je. Cuma kau kena buka kau punya MetaTrader ataupun buka TradingView ni, tengok, nak latih kan, nak fahamkan, nak asah mata tu. Sebab kalau aku mula-mula dulu pun yalah, mencari juga, petak juga nak mencari. Tapi bila dah lama, tak ada usaha yang tak ada hasil. So selagi ada usaha, selagi itulah ada hasil. So aku minta maaf juga kalau benda ni lama. Kau harap korang faham. Aku pun dah sakit dekat dah ni sebenarnya. Ni macam lawa ni. Ni nampak ni daily. Tak yalah, nanti jadi lama pula, jadi 1 jam video ni. So itu saja daripada aku. Akhir kata, aku harap benda ni semua bantu. Macam aku cakap awal-awal video tadi, semua apa benda dalam trading, tak semua aku guna. Aku guna apa yang aku selesa. Aku apply apa yang aku punya SOP yang aku memang dah buat selama ni. So tak ada pun kalau SBR pun wajib aku buat, tak ada. Ada yang aku reject, ada yang aku tak pakai, ada yang aku biar, ada yang aku guna, ada yang aku benda-benda simple lah. Macam aku bagi perumpamaan tadi lah, lain orang lain cara dia. Trading ni kita punya cara sendiri, bukannya pasal orang lain ke apa. So cara trade masing-masing. So apa-apa pun korang kena practice backtest untuk cari tune ataupun style trading masing-masing. Benda ni tak susah, ingat. Forex trading bukan jalan singkat yang korang daripada susah nak ke kaya ke tak. Itu semua mengarut. Dia kalau korang silap langkah, korang emosi, korang tak ada ilmu yang betul, dia lagi buat korang daripada susah yang lagi makin susah. Sebab benda ni melibatkan duit, tambah lagi dalam USD. So itu saja daripada aku. Aku minta maaf, doakan aku murah rezeki dan semoga diberkati dan semoga sihat. Aku doakan siapa yang tengok ni sampai habis ni, semoga berjaya dan dapat manfaat. Assalamualaikum. Sakit tekak baik.